Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 3 November 2023. Kita ke berita utama. Hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil bagi menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 yang bakal dilaksanakan semula tahun hadapan. Kementerian Pertahanan MINDEF dalam kenyataannya berkata kerajaan telah bersetuju untuk memperkenalkan semula PLKN dengan kaedah yang baru selaras dengan Akta Latihan Khidmat Negara 2003, Akta 628. Baru-baru ini tular di media sosial ramai pihak yang menyindir dan mempersoalkan program berkenaan kerana mendakwa peserta berusia 16 hingga 35 tahun akan dipilih menyertai PLKN untuk fasa baharu yang diperkenalkan ini. Terdahulu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, fasa 1 membabitkan pelajar tingkatan 4 melalui silibus Kementerian Pendidikan KPM yang mengandungi silibus kurikulum seperti kadet polis, bomba dan pengakap. Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah hari ini berkenan mengurniakan hidangan makanan tengah hari kepada 7,100 banduan dan tahanan di negeri ini. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin berkata kurniaan yang dibiayai oleh Sultan Nazrin itu bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang disambut secara rasmi hari ini. Katanya program yang dikelolakan oleh Jabatan Penjara Perak itu melibatkan banduan dan tahanan di Penjara Tapah, Penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting dan Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah. Menurut Muhammad Zaidi, beliau akan mewakili Sultan Nazrin di Penjara Taiping manakala orang kaya Menteri Paduka Tuan, orang besar jajahan Larut, Matang dan Selama akan mewakili baginda di Pusat Koreksional Kamunting. Orang kaya-kaya Panglima Kinta Seri Amar Bangsa Diraja, orang besar jajahan Kinta pula mewakili baginda di Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah, manakala Toh Paduka Indera, orang besar jajahan Batang Padang pula di Penjara Tapah. Sementara itu, dalam perkembangan sama, beliau berkata sambutan ulang tahun Keputeraan Baginda yang ke-67 itu dimulakan dengan majlis bacaan surah Yasin, doa dan doa selamat yang diadakan di Masjid Ubudiah, Kuala Kangsar pada solat Jumaat hari ini. Parti Keadilan Nasional PKR menafikan dakwaan bahawa ia menjadi ahli kepada Liberal International. Ketua Penerangan Keadilan Fahmi Fazil berkata sejak kebelakangan ini terdapat percubaan terancang untuk mengaitkan parti tersebut dengan satu pertubuhan gabungan parti-parti iaitu Liberal International. Beliau mengesahkan bahawa PKR bukan dan tidak pernah menjadi ahli maupun anggota pertubuhan gabungan parti-parti tersebut. Tegasnya, PKR bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin, malah mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis yang terus menzalimi, menekan serta membunuh rakyat Palestin. Mengganti bagi jawatan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, amanah yang sebelum ini disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan ditentukan semasa pemilihan parti itu bulan hadapan. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang pencalonan terutamanya daripada ahli parti itu untuk menawarkan diri bertanding bagi jawatan berkenaan. Ujar beliau lagi, sistem pemilihan jawatan amanah mempunyai sedikit kelainan kerana mereka tidak bertanding untuk satu-satu jawatan. Sebaliknya, mereka bertanding untuk pemilihan seramai 27 calon di peringkat nasional dan calon-calon yang dipilih itu akan bermesyuarat bagi menentukan individu yang layak untuk memegang jawatan presiden dan jawatan-jawatan lain. Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahia Alor Setah Kedah pada 23 Julai lalu. Ahli Parlimen Pulai dan Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram itu disahkan mengalami pendarahan otak sebelum menjalani rawatan di hospital berkenaan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah,
tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Yayasan My Aksa akan mengemukakan bukti-bukti berhubung kekejaman dan jenayah perang yang dilakukan rejim Zionis terhadap rakyat Palestin kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dalam tempoh terdekat. Pasukan Undang-Undang My Aksa Luqman Sherif Alias berkata pihaknya telah melakukan proses siasatan bagi mendapatkan bukti-bukti tersebut termasuk menemu bual penduduk Palestin selain mengambil gambar dan mendapatkan bukti lanjut di sana sejak 2019. Pihaknya turut bekerjasama dengan kerajaan Palestin serta kedutaan Palestin di Malaysia bagi mengumpul bukti-bukti berhubung kekejaman dan jenayah rejim Zionis. Luqman Sherif berkata mana-mana pihak boleh mengemukakan bukti kepada ICC kerana mereka menyediakan platform bagi perkara tersebut yang membolehkan ia dibuat secara terbuka. Ujarnya lagi, My Aksa kekal komited untuk mendapatkan keadilan, keamanan dan accountability kepada rakyat Palestin. Pelakon Shahzi Sam kini dalam usaha memboikot produk dan jenama yang menyalurkan dana kepada tentera Israel sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Ujar pelakon berusia 41 tahun itu, tindakan tersebut dilakukan sebagai tanda solidariti menentang kekejaman yang dilakukan rejim Zionis terhadap Palestin sejak 7 Oktober lalu. Untuk menjayakan kempen itu, Sam memberitahu dia mempunyai pautan senarai produk atau syarikat yang diketahui menyalurkan dana kepada Zionis dan sentiasa kongsikan kepada pengikut dalam media sosial. Walaupun perjuangan yang dilakukan itu hanyalah langkah kecil, pelakon filem Polis Eva itu percaya tindakan tersebut sebenarnya penting untuk boleh memberi impak yang besar. Pada masa sama, Sam turut berharap langkah yang dilakukan itu sedikit sebanyak dapat membantu menyokong industri tempatan untuk terus berkembang. Berita luar negara, polis Vietnam mendeda seorang lelaki kerana menyambut parti Halloween dengan memandu van mayat dengan pintu terbuka di Jalan Nguyen Hue, Bandaraya Ho Chi Minh. Video yang tular itu menunjukkan beberapa individu lain yang memakai kostum bersempena dengan sambutan tersebut bersama-sama menaiki van yang dipandu lelaki berkenaan. Bagaimanapun, lelaki berusia 38 tahun itu memberitahu polis bahawa dia diupah untuk memandu van mayat pada malam tersebut dengan membawa 8 orang yang berpakaian seperti hantu. Dia memaklumkan lagi ketika kejadian dia memandu sehingga ke Nguyen Hue di mana ramai orang berkumpul lalu membuka pintu agar penumpangnya menakut-nakutkan orang ramai yang hadir. Tentera Israel mendakwa sudah mengepung bandar Gaza di semenanjung Gaza semalam susulan serangan balas mereka ke atas Palestin selepas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kemarahan rejim Zionis ke bandar Gaza bagaimanapun dapat disekat pejuang Hamas melalui serangan hendap dari rangkaian terowong bawah tanah di wilayah itu. Bandar di utara semenanjung Gaza itu menjadi tumpuan Israel dalam melancarkan serangan habis-habisan bagi mencapai misi memusnahkan markas pentadbiran Hamas selepas mengarahkan orang awam melarikan diri ke selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata tenteranya kini berada di puncak pertempuran dan tidak akan berhenti sehingga Hamas musnah sama sekali. Jurucakap tentera Israel Daniel Hagari berkata pasukannya sudah menyelesaikan tindakan mengepung kota Gaza yang menjadi pusat tumpuan pertubuhan Hamas. Sebelum ini, Israel menyatakan sudah kehilangan 18 askar dan membunuh puluhan pejuang Hamas sejak operasi darat diperluaskan bermula Jumaat lalu. Sementara itu, jurucakap sayap bersenjata Hamas, Abu Ubaidah berkata jumlah kematian Zionis di Gaza adalah jauh lebih tinggi daripada yang diumumkan tentera Israel. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC, Bank Negara Malaysia BNM membuat keputusan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%. Keputusan MPC itu selari dengan jangkaan ramai pakar ekonomi bahawa OPR akan dikekalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menurut BNM, pada tahap OPR semasa pendirian, dasar monetari terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung dengan prospek pertumbuhan dan inflasi. Jelas, BNM lagi ekonomi global terus berkembang didorong oleh permintaan dalam negeri berikutan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh. Menjelang 2024, BNM menjangkakan inflasi kekal sederhana dan risiko terhadap prospek inflasi terus dipengaruhi oleh perubahan dasar dalam negara mengenai subsidi dan kawalan harga serta perkembangan harga, komoditi dan pasaran kewangan global. Malaysia Aviation Group MAG yakin dapat mengembalikan sepenuhnya perkhidmatan makanan dan minuman F&B dalam penerbangan Malaysia Airlines Berhad MAB pada 15 November depan. Pengarah urusan MAG Datuk Kapten Izam Ismail berkata pemulihan kini berada pada tahap 97% dan mengakui sukar buat pihaknya selepas mereka menamatkan kontraknya dengan Brahim's Food Services Sdn Bhd BFS pada 31 Ogos lalu. Beliau turut memberi jaminan kepada penumpang terhadap komitmen MAB untuk menyelesaikan isu makanan dalam penerbangan serta merancang untuk melancarkan menu ASEAN kerana syarikat penerbangan itu menerima penumpang dari seluruh dunia. Dalam pada itu, Izam menambah bahawa MAB kini mempunyai 8 khidmat catering yang membekalkan makanan dalam penerbangan. Sebelum ini, MAB dan BFS telah berunding mengenai kontrak yang sekian lama terjalin dan memutuskan untuk mengakhirinya pada 31 Ogos lalu. Berita sukan, skuad Johor Darul Ta'zim JDT mengesahkan slot ke aksi final Piala Malaysia 2023 apabila menewaskan Perak FC 8-1 dengan agregat 12-2 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Skuad Harimau Selatan itu dilihat bermula garang dan memecahkan kebuntuan pada minit ke-11 menerusi rembatan pemain muda Arif Aiman Muhammad Hanafi yang berjaya meletakkan JDT 1-0 di hadapan. JDT terus menggorak langkah dengan menambah gol kedua hasil jaringan Bergson da Silva pada minit ke-27 sebelum Heberty Fernandez menjaringkan gol ketiga pada minit ke-31. Bersambung pada babak kedua, skuad Harimau Selatan lihat menggasak hebat dan penyerang Fernando Forestieri akhirnya berjaya menjaringkan gol keempat pada minit ke-52 sebelum Bergson menambah gol kelima buat JDT. Selepas itu, pemain muda Syafiq Ahmad berjaya mencetak nama apabila menjaringkan gol ke-6 dan seterusnya gol ke-7 pada minit ke-77. JDT kemudiannya menambah derita buat pasukan Perak apabila Fernandez berjaya menjaringkan gol ke-8 sebelum pasukan Bos Garus mendapat satu gol sagu hati menerusi Muhammad Firdaus Ahmad Fuad. 3 atlet negara dari Perak yang memenangi pingat di Sukan Asia 2022 Hangzhou dikenuikan pingat sempena Hari Keputeraan ke-67 Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah yang disambut pada hari ini. Muhammad Azim Muhammad Fahmi, Shirin Samson Valoboy dan Muhammad Syafiq Putih dianugerahkan pingat jasa kebaktian PJK atas kecemerlangan mereka selepas meraih pingat gangsa dalam acara masing-masing. Terdahulu, Muhammad Azim memenangi pingat gangsa dalam acara 100 meter lelaki, Shirin dalam acara 400 meter dan 4 kali 100 meter perempuan, manakala Muhammad Syafiq dalam acara terjun 3 meter papan anjal seirama.
Mereka bertiga adalah antara 33 penerima PJK yang akan dianugerahkan pingat yang tidak membawa gelaran itu dalam istiadat penganugerahan bagi sesi kedua yang akan berlangsung pada 18 November ini di Balerong Seri, Istana Iskandaria, Kuala Kangsar. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 4 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.